Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Sidang media hari ini saya mulakan dengan rasa syukur kerana situasi penularan COVID-19 di negara kita semakin menunjukkan perkembangan positif apabila berlaku tren penurunan sebanyak 43.7% bagi tempoh 1 Mac sehingga 12 Mac 2021. Perkembangan ini juga menyaksikan purata kes harian. Telah direkodkan sebanyak 1,468 kes pada tempoh sama berbanding 2,606 kes pada 15 Februari sehingga 28 Februari lalu. Sekiranya tren ini berterusan pada bulan akan datang, seperti yang diumumkan oleh KKM, Malaysia dijangka merekodkan 500 kes sehari pada bulan Mei ini. Keyakinan ini bersandarkan kepada kadar kebolehjangkitan atau R0 yang kini berada pada paras 0.87. Satu lagi yang menggembirakan saya adalah apabila pengesanan kes melalui aktiviti surveillance komuniti juga menunjukkan tren penurunan sebanyak 80.4% dengan kadar positiviti menurun kepada 6.1% pada 13 Mac 2021 berbanding dengan 11% pada 28 Februari 2021. Bilangan kluster di tempat kerja juga menurun di samping jumlah pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dan penggunaan ventilator tidak terkecuali mencatat penurunan. Semalam kalau kita lihat, kes menurun 1,283 kalau tak silap saya. Dan dijangka akan terus menurun. Walau bagaimanapun, kes ini saya jangka akan terus menurun kalau kita terus patuh kepada SOP yang dikuatkuasakan dan diumumkan oleh pihak kerajaan. Penurunan hari ini tidak bermakna ianya akan berterusan untuk terus turun. Jika kita melanggar SOP, tidak ada jaminan bahawa kes tidak akan naik semula. Jadi yang pentingnya adalah kita semua. Yang penting adalah rakyat semua yang bertanggungjawab untuk memastikan kes akan terus menurun. Kalau kita lihat di beberapa negara yang telah pun menurun begitu banyak kes mereka, semalam berlaku peningkatan mendadak di negara mereka. Seperti di Perancis semalam mencatatkan kes positif sebanyak 26,140. Di Itali 21,304 kes positif. Manakala di Poland 10,895 kes. Ini bermakna apa yang kita rasai hari ini mungkin berbeza di masa-masa akan datang jika kita tidak berhati-hati dan gagal mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Jadi marilah kita sama-sama memastikan kes akan terus menurun dengan kita semua mengadakan kawalan kendiri dan mematuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah kita pasti akan menang dan kita akan menang secara bersama-sama. Seperti yang kita sedia maklum, tempoh 2 minggu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negara akan berakhir pada 18 Mac 2021 iaitu Khamis ini. Sidang khas semalam telah mendengar pembentangan oleh KKM
mengenai situasi semasa penularan kes COVID-19 di seluruh negara serta penilaian risiko bagi tempoh 14 hari dan cadangan terhadap pelaksanaan kawalan pergerakan bagi fasa selepas 18 Mac 2021. Setelah mendengar pandangan semua pihak serta penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan di atas nasihat Kementerian Kesihatan, sidang khas membuat keputusan seperti berikut. 3 negeri yang statusnya PKPB ataupun PKP bersyarat ketika ini ditukarkan kepada PKPP ataupun PKP pemulihan. Negeri tersebut adalah Kedah, kecuali Kuala Muda dan Kulim yang masih kekal sebagai PKP bersyarat kerana masih terdapat kluster yang aktif. Yang kedua, negeri Perak. Zon merahnya telah berkurangan, zon hijau telah bertambah menjadi 46 daripada 78 mungkin. Yang ketiga, negeri Sembilan. Penurunan kes mendadak dengan peratus zon hijau kini berjumlah 67.2%. Jadi negeri Sembilan ditukarkan kepada PKP pemulihan kecuali Seremban yang masih zon merah dan kekal sebagai PKP bersyarat. 6 wilayah masih kekal dengan status PKP bersyarat, iaitu Selangor, masih banyak zon merah. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kalau Selangor ni hampir ke semua, kecuali satu daerah di Sabak Bernam, iaitu masih lagi, itu pun bukan hijau tetapi jingga kalau tak silap saya. Jadi Selangor masih kekal dengan PKP bersyarat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, semua zon masih merah dengan kes purata sehari sebanyak 103 kes. Johor masih banyak zon merah dan jingga. Zon hijau setakat ini hanya 31.5%. Pulau Pinang masih banyak zon merah dan kadar insiden terus meningkat. Manakala Kelantan masih banyak zon merah dan jingga, zon hijau hanya 33.3%. Jadi 6 negeri ini dan wilayah, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Kelantan masih kekal dengan dan satu lagi, tak apa, saya sebut yang ini dulu, iaitu masih kekal dengan zon di bawah PKP bersyarat. Manakala Sarawak masih kekal juga di dalam status PKP bersyarat. Yang saya sebutkan Sarawak berbeza kerana Sarawak masih lagi, walaupun walaupun daripada wilayah-wilayah dan negeri yang saya sebutkan tadi, rentas daerah telah dibenarkan, tetapi Sarawak masih lagi tidak membenarkan rentas daerah di Sarawak. Manakala 7 negeri dan wilayah kekal status sebagai PKP pemulihan, iaitu Perlis, tiada pertambahan kes baru, walaupun baru ni ada kenaikan sedikit, tetapi ia melibatkan kawasan tahanan, bukan di dalam komuniti. Jadi Perlis kekal hijau. Melaka, zon hijau bertambah dan tiada yang merah. Pahang, zon hijau bertambah dan tiada yang merah. Terengganu, zon hijau bertambah, tiada yang merah. Sabah, tren terus menurun kecuali di Nabawan, dan PKP di Nabawan disambung 2 minggu lagi. Putrajaya, tiada zon merah. Labuan juga kes menurun dan status zon jingga bertukar ke kuning. Jadi 7 negeri dan wilayah kekal di dalam status PKP pemulihan, iaitu Perlis,
Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, wilayah Persekutuan Putrajaya serta wilayah Persekutuan Labuan. Pertukaran status dari PKP bersyarat kepada PKP pemulihan serta pengekalan status PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa bermula 19 Mac 2021 sehingga 31 Mac 2021 kecuali Sarawak berkuat kuasa 16 Mac sehingga 29 Mac 2021. Bagaimanapun, rentas negeri masih kekal tidak dibenarkan kecuali bagi aktiviti pelancongan daripada negeri PKPP ataupun wilayah PKPP ke negeri PKPP atau wilayah PKPP melalui konsep Green Travel Bubble ataupun gelembung pelancongan perjalanan pelancongan di dalam negara yang menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Oleh kerana SOP ini dikeluarkan oleh MOTEC, maka MOTEC akan memberikan penjelasan detail mengenai SOP gelembung perjalanan ini. Rentas daerah, seperti saya sebutkan, masih tidak dibenarkan. Rentas daerah adalah dibenarkan. Sekali lagi saya ulang, takut terkeliru. Rentas daerah dibenarkan kecuali atas permintaan dua negeri ini, iaitu Sabah dan Sarawak masih tidak membenarkan rentas daerah di dalam negeri masing-masing. Tuan dan puan, menjelang bulan Ramadan akan menjelang tiba. Banyak aktiviti-aktiviti Ramadan yang perlu diumumkan segera. Saya tahu ni ramai yang tertunggu-tunggu. Walaupun masih lagi ada 1 bulan untuk Ramadan, tetapi beberapa persediaan perlu dilaksanakan sekarang. Antaranya adalah Pasar Ramadan, Pasar Aidilfitri dan juga solat tarawih di musim Ramadan ini. Oleh itu, setelah mengadakan perbincangan dan mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan setelah mendapat pandangan juga daripada ahli mesyuarat yang lain, hari ini Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal telah bersetuju untuk membenarkan operasi Pasar Ramadan, membenarkan operasi Bazar Aidilfitri di seluruh negara, dan juga kita juga membenarkan solat tarawih. Walaupun SOP adalah ketat dan perlu dipatuhi oleh setiap peniaga Pasar Ramadan, Pasar Bazar Aidilfitri, perlu dipatuhi bukan saja oleh peniaga tetapi juga oleh pengunjung-pengunjung. Antara syarat-syaratnya, lokasi di kawasan terbuka, menyediakan laluan sehala pintu masuk dan keluar yang berbeza, pendaftaran MySejahtera di pintu masuk, ada kawalan jumlah pengunjung, waktu operasi Bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala Bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Ini telah kita persetujui. Ya. Walaupun SOP yang lain kita akan umumkan kemudianlah. Sebab lama lagi Pasar Ramadan dan Bazar Aidilfitri ini akan dilaksanakan. Walaupun dari sudut lokasi, jumlah gerai serta saiz tapak dan lain-lain akan ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan di negeri masing-masing. Jadi hari ini sebenarnya kita mendengar pandangan cadangan daripada DBKL untuk Pasar Ramadan di wilayah persekutuan. Jadi mereka mempunyai SOP yang lengkap dan kita dah setuju. Tapi DBKL lah yang akan mengumumkan SOP yang lengkap, manakala di negeri-negeri, Dewan Bandaraya ke, Majlis Perbandaran ke, Majlis Daerah ke, mereka lah yang akan menentukan tempat mana, jumlah berapa yang boleh berniaga dan sebagainya. SOP lain akan dibentangkan oleh mereka berdasarkan tempat masing-masing.
Tadi saya sebut solat tarawih, kita setuju. Solat tarawih dibenarkan. Walaupun ianya tertakluk kepada SOP dan keputusan daripada negeri masing-masing. Seperti kita tahu semua, solat ataupun apa saja aktiviti agama adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi bukan saja solat tarawih, mungkin tadarus di masjid dan surau, ceramah-ceramah agama ataupun tazkirah dan sebagainya, berapa jumlah kehadiran dan sebagainya akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Ini tertakluk kepada kerajaan negeri. Cuma kita di peringkat jawatan kuasa ini bersetuju pada dasarnya bahawa solat tarawih dan aktiviti-aktiviti di dalam masjid dan surau sewaktu Ramadan nanti kita benarkan. Ya, tidak ada halangan. Saya nak sebut sedikit tentang status pendaftaran imunisasi COVID-19 kebangsaan, PICK. Sehingga semalam, Jawatan Kuasa Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 merekodkan seramai 5.633 juta sudah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19. Bagi memudahkan cara, Jawatan Kuasa Akses Bekalan Vaksin COVID-19 telah memperkenalkan 5 kaedah pendaftaran. Ini untuk memudahkan orang ramai. Yang pertama, aplikasi MySejahtera. Yang kedua, telefon saja kepada hotline 1800-888-828 untuk pendaftaran vaksin ini. Yang ketiga, mendaftar melalui laman web http://vaksincovid.gov.my. Yang seterusnya, hadir ke fasiliti klinik kesihatan awam dan swasta di kawasan masing-masing. Ini untuk mempermudahkan masyarakat luar bandar khususnya yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera ataupun tidak mempunyai handphone dan sebagainya. Walaupun hari ini saya kira hampir setiap individu mempunyai handphone, tapi untuk mempermudahkan hadir ke fasiliti klinik kesihatan. Yang kelima, melalui program bantuan bagi penduduk luar bandar dan pendalaman oleh agensi berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seperti biasa, saya akan sentuh secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,343 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,069 anggota telah melakukan 67,598 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam PDRM telah menahan 134 individu atas kesalahan engkar SOP. Daripada jumlah itu, 127 telah dikompaun, manakala 7 direman. Alhamdulillah, nampak semakin berkurangan. Daripada kesalahan yang direkodkan, barulah saya nampak bahawa tidak ada kes yang melibatkan kelab malam, pusat hiburan. Mungkin apabila diumumkan bahawa kes yang melibatkan kelab malam tidak ada pengurangan dari segi kompaun iaitu 10,000, yang penganjur kelab malam boleh dikompaun sehingga 50,000, mungkin ada kesan dia. Dan hari ini saya dalam apa yang saya baca, tidak ada satu pun kes yang melibatkan pusat hiburan. Mengenai kawalan sempadan di bawah Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah menahan 10 orang parti dan merampas 3 buah kenderaan darat dan 1 buah bot atau kapal dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu juga 77 buah bot dan kapal turut dikesan di perairan negara. Sebanyak 268 sekatan jalan raya SJR Ops Benteng juga dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam yang masih lagi berterusan,
Semalam sebanyak 70 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 27 zon merah, 6 zon jingga, 10 zon kuning dan 2 zon hijau. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 613 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan kesemua mereka telah dikuarantin wajib. Mengenai tapak binaan, penguatkuasa CIDB telah membuat 23 pemeriksaan tapak binaan di seluruh negara dan mendapati kesemua 23 tapak binaan beroperasi dan mematuhi SOP. Mengenai saringan wajib pekerja asing, semalam 4,957 warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu, 71 didapati positif COVID-19. Secara kumulatif, seramai 623,443 pekerja asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 32,218 majikan. Ini di bawah Kementerian Sumber Manusia, itu di bawah Perkesu. Daripada jumlah itu, 9,772 disahkan positif COVID-19, manakala 613,671 adalah negatif. Seperti biasa, KPDN HEP membuat pemantauan di 723 premis, 565 peringkat peruncit, 127 peringkat pemborong dan 31 pengilang. Terdapat 11 jenis bekalan barangan yang diperiksa. Dan daripada dapatan KPDN HEP, mereka mengesahkan bahawa barangan mudah diperolehi dan mencukupi. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih.